Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda akan belajar graviti dan keseimbangan daya. Okey. Saya akan mulakan dengan graviti sebab graviti sangat penting. Apakah graviti? Okey, graviti adalah tarikan antara dua jasad. Apabila dua jasad duduk tak kisah jauh atau dekat, maka ada tarikan graviti di antaranya. Okey. Semakin besar jasad, bila jisim bertambah, maka tarikan gravitinya pun bertambah. Okey, bayangkan ada seorang manusia dengan manusia lain, juga ada tarikan graviti antaranya. Tetapi kerana jisimnya kecil, orang kecil kan, maka gravitinya pun kecil. Okey. Dan apakah nilai graviti yang paling popular yang kita tahu? Okey. Yang paling popular adalah graviti antara bumi dan sesuatu yang berada di permukaan bumi. Apa-apa objek yang ada di permukaan bumi. Saya tak cerita jauh dari bumi sebab graviti semakin berkurang. Okey, ni saya tulis G1. Ini G2, di mana G1 ini satu objek yang jauh dari permukaan bumi. Contohnya bulan. Ni bulan. Okey. Dan G2 adalah satu kotak di atas permukaan bumi. Okey. Jadi graviti 1 kurang dari graviti 2. Sebab graviti yang 2 ni, G2 ni dekat dengan permukaan bumi. Okey. Jadi awak kena faham tu. Semakin jauh, graviti semakin lemah. Okey. Jadi apakah nilai graviti di permukaan bumi? Di permukaan bumi, nilai graviti adalah 10. 10 apa? 10 meter per saat kuasa 2. Kalau awak tengok unit, ini adalah unit bagi pecutan. Okey. Kenapa pecutan? Kerana apabila awak meletakkan barang tinggi sikit dari permukaan bumi, barang akan jatuh. Bila jatuh, dia ada pecutan. Pecutan jatuh dengan 10 meter per saat. Okey, nilai sebenar adalah 9.8 meter per saat. Tetapi kita genapkan menjadi 10. Okey, yang tu awak kena ingat. Jadi apa-apa jasad yang ditindakkan oleh graviti, jasad ditindakkan ataupun dipengaruhi oleh graviti. Okey, jasad itu mempunyai jasad ada jisim iaitu M. Okey. Apabila jisim ditindakkan oleh graviti, maka awak akan mendapat sesuatu yang dipanggil berat. Okey, kita panggil W. W ni adalah singkatan bagi perkataan weight, iaitu berat. Okey, jadi apabila weight ini, berat ni, dia terhasil daripada jisim yang dipengaruhi oleh graviti, maka dia ada formula. Formula dia adalah berat sama dengan jisim darab dengan graviti. Okey. Contoh awak ada satu kotak. Kotak ni jisim adalah 2 kilogram. Maka beratnya adalah 2 kilogram darab jisim darab pecutan graviti, iaitu 10 meter per saat. Maka nilainya adalah 2 darab 10, iaitu 20 kilogram meter per saat, iaitu ini adalah Newton. Maka dia adalah 20 Newton. Okey, ini awak kena ingat betul-betul formula ni. Sebab kita akan pakai banyak dalam bab berikutnya.
Okey. Okey, memahami sedikit tentang graviti, maka kita akan melihat keseimbangan daya. Sedikit dulu nah. Sebenarnya bab ini sangat luas. Saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Ini adalah keseimbangan daya yang pertama. Okey. Kita akan tengok contoh pertama. Contoh satu di mana terdapat kes sini pula. Okey, untuk keseimbangan daya. Okey, apakah keseimbangan daya? Okey, apabila dikatakan daya itu seimbang, keadaannya begini. Seimbang di mana tidak ada pergerakan ke arah mana-mana. Dia dalam keadaan senyap. Okey. Ataupun dia ada satu daya yang kita kata macam mana? Daya yang nilainya tetap. Okey. Jadi awak tengok satu kes. Ada satu kotak yang bergerak ke arah kanan dengan F. F ni adalah daya. F awak kena tahu. F force iaitu daya. Daya 3 Newton. Okey. Kemudian ada pula di belakang Fg. Fg ni adalah daya geseran. Geseran contoh di sini 3 Newton. Maka kita akan buat sigma F. Apakah sigma? Sigma ni adalah datang dari, kalau huruf Roman dia adalah S, iaitu sum. Sum adalah apa? Hasil tambah. Dia adalah hasil tambah semua daya yang ada. Okey, semua daya yang ada. Okey, awak ada daya yang pertama F. Hasil tambahnya iaitu hasil tambah semua daya yang ada. Juga dipanggil daya bersih. Okey, bagaimana? Awak tengok nah, kita anggap ke arah ke kanan adalah positif. Maka awak ada positif F ke kanan dan daya geseran ke kiri adalah negatif Fg. Daya geseran iaitu ke kanan 3 Newton. Tolak geseran ke kiri juga 3 Newton. Maka jawapannya adalah 0 Newton. Maka daya bersih adalah 0 Newton. Okey, nah. Okey. Untuk contoh yang kedua, di mana awak ada tali dan satu jasad. Jasad ni jisimnya adalah 2 kilogram. Okey. Maka untuk kes-kes yang kes ini adalah kes mencancang. Mencancang. Okey, untuk kes mencancang, graviti akan mengganggu nah sebab ada tarikan ke bawah. Nah. Okey, maka di sini maka awak akan ada berat. Berat adalah jisim darab graviti iaitu 2 kilogram darab 10 meter per saat iaitu 20 Newton. Okey. Di sini berat adalah 20 Newton dan awak ada satu lagi daya T iaitu tegangan tali. Okey, bayangkan tegangan tali adalah 30 Newton. Maka daya bersih adalah, awak anggap ke atas adalah positif. Maka daya bersih ke atas positif T. Tolak ke bawah weight iaitu berat negatif W. Dia adalah, tegangan adalah 30 Newton. Tolak ke bawah 20 Newton. Awak akan dapat daya bersih 10 Newton. Ingat nah, sigma F adalah daya bersih. Okey, yang ni adalah sigma. Sigma ni datang dari huruf S yang bermaksud sum. Summation adalah hasil tambah. Ingat Okey, jadi daya bersih di sini hanyalah 10 Newton.
Okey, apa daya ni boleh buat? Dia boleh menarik. Sebab daya ke atas 10 Newton ni adalah positif, maksudnya dia ke atas, maka dia boleh menarik berat ni ke atas. Jasad ni akan naik ke atas. Okey, kita akan tengok contoh soalan lah nanti. Okey, contoh situasi pula. Okey, untuk situasi pertama, awak mempunyai satu jasad dengan daya ke kanan F1 adalah 3 Newton. Daya ke kiri, tak kisahlah daya sebab apa pun, F2 sama dengan 1 Newton. Maka daya paduan sigma F adalah, kalau awak tengok ke kanan ni adalah positif, F1 positif, ke kiri F2 negatif, tolak F2 sama dengan 3 Newton tolak 1 Newton, iaitu 2 Newton. Okey, bayangkan jisim ni adalah 1 kilogram. Maka soalan boleh tanya begini. Cari pecutan jasad tersebut. Okey. Macam mana nak cari pecutan? Maka awak ada formula sebelum ni. F sama dengan MA. Jadi dalam kes ini, sebab daya paduan, awak letak sigma F. Maksudnya daya bersih sama dengan MA. Awak kena tambah dan tolak semua yang ada, barulah jadikan jisim darab pecutan. Maka dari sini, daya bersih adalah 2 Newton sama dengan jisim 1 kilogram darab dengan pecutan. Maka untuk cari pecutan, bawalah jisim ke kiri, maka awak ada A sama dengan 2 Newton bahagi 1 kilogram, iaitu A sama dengan 2 bagi 1 2 Newton per kilogram, iaitu, okey, tengok nah. Newton ni adalah kilogram meter per saat 02 bahagi dengan kilogram, habis maka dapat Newton per kilogram ni. Okey. Dapat A sama dengan 2 meter per saat kuasa 2. Maksudnya kalau awak tahu daya bersih, maka awak boleh cari pecutan. Untuk situasi kedua, di mana awak mempunyai tegangan tali ke atas dan jasad dengan berat ke bawah, di mana saya letak sini tegangan tali adalah 20 Newton dan berat ke bawah adalah 10 Newton dengan jisim. Okey, kalau berat 10 Newton, jisim adalah 1 kilogram. Okey, jadi kita nak kira pecutan boleh di sini nah. Hasil tambah daya paduan sama dengan jisim darab pecutan. Apakah daya paduan? Anggap ke atas positif. Jadi positif T. Ini positif, ini adalah negatif. Tolak W sama dengan jisim. Jisim adalah 1 kilogram darab pecutan. Maka T, tegangan tali ke atas adalah 20 Newton. Tolak W ke bawah 10 Newton sama dengan 1 kg darab A. Ini adalah 10 Newton sama dengan 1 kg darab A. Maka A pecutan adalah 10 bahagi 1, iaitu 10 bahagi 1 Newton per kilogram. Newton per kilogram kita tengok dah tadi. Pecutan adalah 10 meter per saat kuasa 2. Nampak nak? Awak boleh kira pecutan bersih dari situasi ini. Okey. Apakah jatuh bebas? Okey, hari ini ada beberapa persoalan tentang graviti yang awak kena tahu. Apakah jatuh bebas? Yang dikatakan jatuh bebas apabila awak pegang satu objek dan awak lepaskan. Kerana graviti, awak tengok dia akan jatuh. Nampak? Lepas saja, jangan buat apa-apa. Lepas. Dia akan jatuh. Dia jatuh. Semasa jasad jatuh, ada gangguan graviti. Okey.
bila ada gangguan geseran udara. Nah, kalau geseran udara itu tinggi, maka dia tak akan jatuh dengan 10 meter per saat graviti. Okey, pecutan graviti. Okey. Maka yang tu tidak dipanggil jatuh bebas sebab ada gangguan geseran dari udara. Nah, lagi satu. Jika awak pegang dan awak baling. Bayangkan awak baling. Baling, maka bila baling ataupun awak berada di tempat tinggi, baling ke bawah, lontar ke bawah, maka itu bukanlah jatuh bebas. Kenapa? Awak telah memberi daya kepada jasad itu. Maka pecutan dia bukan 10, pecutan dia ditambah daya yang awak beri, mungkin 20 ataupun 15, lebih dari 10. Faham? Maka dalam situasi lontar, baling dan sebagainya yang saya sebut tadi, yang tu bukan jatuh bebas. Jatuh bebas adalah bila awak lepas sahaja. Jadi bila lepas, dia akan jatuh dengan 10 meter per saat kuasa 2, iaitu dengan pecutan graviti. Okey, tu yang pertama yang awak kena tahu. Maka apabila jasad dikatakan jatuh bebas, maka betul-betul dia jatuh dengan pecutan, iaitu A ni pecutan, acceleration, sama dengan graviti, iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Okey. Jika ditambah daya lain seperti melontar, membaling dan sebagainya, maka pecutannya ada tambah lagi, sebab tambah dengan daya lain yang bagi lebih, pecutannya lebih tinggi. Okey. Okey, memahami situasi ini, maka kita akan melihat kes ketiga. Situasi ketiga di mana seorang budak berada di dalam lift. Seorang budak di dalam lift dan berada di atas mesin penimbang. Okey. Budak. Ini lift Ni ada kabel. Okay. Untuk kes ini, soalan pertama, apakah berat budak itu sewaktu lift pegun? Pegun maksudnya tidak bergerak. Okey. Untuk kes ini, awak kena tahu daya-daya yang bertindak ke atas budak ini. Apakah daya yang ada di sini? Awak tengok ada beberapa daya. Pertama, berat budak. Kedua, apa lagi? Okey, awak tengok ni ada kabel. Awak nampak ada tegangan, tapi tegangan tali tidak bertindak ke atas budak. Melainkan kabel ini terikat di tengkuk dia, maka yang tu baru awak boleh kira T. Ada Jadi dalam kes ni, kabel bertindak ke atas lift. Maka awak kena lupakan, tidak ada tegangan tali di sini. Yang ada hanya berat budak, dan sebab kakinya bersentuh dengan penimbang, maka ada daya normal. Yang ni awak tengok balik. Saya pernah cerita daya normal. Daya normal R juga dipanggil N. Normal R ni reaction. Okey, daya normal ini yang bertindak ke atas kaki budak ini, yang ke atas. Jadi ada dua. Satu adalah berat W, dan satu lagi sebab dia bersentuh ada normal. Maka dua sahaja. Jadi daya bersih adalah daya normal ke atas, awak anggap positif. Positif N tolak sebab berat ke bawah W sama dengan MA. Okey. Jadi dalam kes ini kita nak tanya, berapakah berat budak? Maka ini adalah normal. Kenapa normal? Sebab apabila kaki budak bersentuh dengan penimbang, penimbang akan mengukur beratnya. Okey.
Jadi dari sini N tolak W sama dengan MA. Kita nak tahu berat, kita kena tengok normal. Kita nak tahu ini adalah apa? Bacaan penimbang. Jadi normal adalah GC nak pecutan. Ini bawa ke kanan, tambah W. Okey, berapakah pecutan? Sebab lift pegun, maka pecutan sama dengan kosong. Maka semua sama dengan kosong. Dalam kes ini, normal sama dengan berat. Iaitu normal sama dengan berat. Berat adalah jisim darab graviti. Iaitu sama dengan jisim dia adalah berapa? Okey, dalam kes ni saya tak bagi no. Jisim budak ni adalah kita kata 30 kg. 30 kg darab graviti 10 meter per saat 02. Maka daya normal adalah 300 Newton. Inilah bacaan penimbang tadi. Bacaan penimbang 300 Newton untuk kes lift tidak bergerak. Okey, untuk kes tadi, sekiranya lift naik ke atas dengan pecutan 2 meter per saat 02. Okey, dalam ni ada budak tadi dengan penimbang. Penimbang ada daya normal. Pelajar budak tadi ada berat yang sama dengan jisim darab graviti. Jisim dia 30 kilogram. Graviti 10 meter per saat 02. Maka awak akan dapat 300 Newton. Okey. Maka untuk ini kita nak cari daya bersih. Maaf, kita nak cari bacaan penimbang. Berapakah bacaan penimbang ketika lift bergerak ke atas dengan pecutan 2 meter per saat 02. Okey, itu soalannya. Jadi kita tahu daya bersih iaitu hasil tambah semua daya. Anggap ke atas positif. Jadi N ke atas adalah positif. Tolak W ke bawah. Sama dengan jisim darab pecutan. Okey, iaitu N. N ni adalah apa? Bacaan penimbang. Bacaan penimbang. Okey. Jadi N tolak berat. Berat adalah 300 Newton sama dengan jisim darab pecutan ke atas. Jisim dia 30 kilo. Pecutan ke atas 2 meter per saat 02. Maka N tolak 300 Newton sama dengan 30 darab 2, 60 Newton. Bawa ke kanan. N sama dengan 60 tambah 300, 360 Newton. Okey. Jadi asal berat asal 300, sekiranya lift naik ke atas, maka dia jadi 360. Maka seolah-olah nampak lebih berat. Inilah kenapa jadi begini, sebab kaki kita bersentuhan dengan penimbang tadi. Okey, memang kita ada berat. Dan bila kaki bersentuh dengan penimbang, ada sentuhan normal. Bila lift naik ke atas, maka kaki kita dengan penimbang, bayangkan ini kaki, ini penimbang. Kaki dengan penimbang. Bila lift naik ke atas, kaki menekan lebih ke penimbang, maka penimbang berasa lebih berat. Faham? Lebih berat. Sekiranya lift pecut lebih, maka lagi berat kita rasa. Jadi awak boleh bayangkan, kalau lift pula turun ke bawah. Bila lift turun ke bawah, awak akan rasa sentuhan antara kaki dan penimbang akan kurang. Maka awak akan rasa badan lebih ringan. Dan bacaan sendiri pun, bacaan normal tadi akan kurang. Okey. Ini sedikit contoh. Awak cuba buat soalan. Kalau tak faham boleh tanya cikgu.
Terima kasih.